Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan kajian yang bertajuk Realiti Pelaksanaan Gaji Minimum dan Keadilan Ganjaran, satu kajian kes dalam kalangan pekerja pasaraya di Kota Semarahan. Justifikasi kajian yang pertama adalah bagi menilai keberkesanan pelaksanaan gaji minimum terhadap kesejahteraan pekerja berpendapatan rendah. Yang kedua, bagi mengkaji sama ada gaji yang diterima seiring dengan peningkatan kos sara hidup dan beban kerja. Yang ketiga, mengenal pasti isu pematuhan majikan terhadap dasar gaji minimum. Yang keempat, bagi mengisi kekurangan kajian berkaitan pekerja sektor peruncitan di Kota Semarahan, Sarawak. Dan seterusnya, memberi gambaran tentang tahap keadilan gaji dalam kalangan pekerja pasaraya. Dan yang terakhir sekali adalah bagi membantu pihak berkaitan menambah baik dasar buruh dan kebajikan pekerja pada masa hadapan. Seterusnya adalah kepentingan kajian. Yang pertama adalah merupakan Jabatan Tenaga Kerja JTK bagi memberi gambaran sebenar tentang situasi dan cabaran yang dihadapi pekerja kepada agensi seperti Jabatan Tenaga Kerja. Ia juga membantu penilaian semula dasar gaji minimum agar selari dengan kos sara hidup dan kebajikan pekerja. Yang kedua adalah industri dan majikan. Ia bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan keadilan ganjaran kepada pekerja, yang juga membantu meningkatkan motivasi dan produktiviti pekerja, yang juga mengurangkan kadar keluar masuk pekerja dalam organisasi. Seterusnya dari segi akademik, ia menambah literatur berkaitan dinamik buruh serta peruncitan di Sarawak. Ia bagi menjadi rujukan untuk kajian lanjut mengenai gaji minimum dan kesejahteraan pekerja di Malaysia. Jadi kenapa kami menjalankan kajian ini? Disebabkan oleh 3 sebab. Yang pertama adalah disebabkan gaji minimum mungkin tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup kini. Terdapat ramai pekerja yang memiliki banyak tanggungan. Oleh itu, gaji 1,700 mungkin tidak mencukupi buat mereka untuk membiayai keperluan harian mereka. Yang kedua, terdapat isu gaji tidak setimpal dengan kerja. Dan yang ketiga, terdapat kurangnya kajian tentang pekerja pasaraya di Kota Semarahan. Jadi kajian ini dijalankan untuk memahami realiti sebenar pekerja B40. Seterusnya ialah saya akan menerangkan tujuan penyelidikan dan objektif kajian bagi kajian ini. Pertama sekali, tujuan penyelidikan ini adalah untuk menilai sama ada gaji minimum di Malaysia mencukupi untuk menampung kos sara hidup, terutamanya dalam kalangan pekerja berpendapatan rendah. Selain itu juga, kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap pematuhan majikan terhadap pelaksanaan dasar gaji minimum yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Di samping itu, juga kami turut ingin mengenal pasti faedah tambahan yang diberikan oleh majikan kepada pekerja, seperti allowance, insentif atau kemudahan lain. Kesimpulannya, kajian ini juga memberi fokus khusus kepada pekerja berpendapatan rendah di kawasan Kota Semarahan. Seterusnya, bagi objektif kajian pula. Pertama adalah untuk mengenal pasti tahap pematuhan pelaksanaan dasar gaji minimum oleh pasaraya di Kota Semarahan. Kedua adalah untuk menganalisis jenis faedah sokongan yang disediakan oleh majikan kepada pekerja. Dan akhir sekali adalah untuk menilai persepsi pekerja terhadap konsep gaji adil berdasarkan beban kerja serta kelayakan mereka. Seterusnya, impak kajian. Dari segi akademik, kajian ini menambah literatur sains sosial berkaitan isu gaji minimum dalam sektor peruncitan di Sarawak. Dari segi polisi dan penguatkuasaan, dapatan menunjukkan gaji minimum 1,700 masih tidak mencukupi untuk kos sara hidup di bandar. Dari segi sosial dan pekerja, kajian ini memberi suara kepada pekerja barisan hadapan yang berdepan beban kerja yang tinggi tetapi ganjaran tidak setimpal.
Kajian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif digunakan untuk memahami pengalaman dan pendapat pekerja terhadap isu gaji, beban kerja, dan faedah pekerjaan. Kualitatif pula, kami mengedarkan borang soal selidik untuk mendapatkan data. Lokasi kajian kami dijalankan di dua buah pasar raya utama di Kota Samarahan. Tujuan kami memilih lokasi ini karena Kota Samarahan mempunyai perkembangan ekonomi dan pembangunan pesat, terutama dalam sektor peruncitan dan perkhidmatan. Selain itu, kami juga melakukan temu bual separastruktur untuk menanya pendapat pekerja. Contoh soalan kami adalah pendapat pekerja untuk membaiki sistem gaji di tempat kerja. Bahagian analisis pula terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama analisis tematik yang digunakan untuk kami mengenal pasti tema dan juga isu utama daripada pengalaman responden semasa temu bual. Dan yang kedua merupakan analisis deskriptif, di mana kami menganalisis data soal selidik menggunakan kekerapan dan peratusan supaya data lebih jelas dan sistematik. Okey, seterusnya berkaitan dengan sumber data kajian. Yang pertama, kami menggunakan data primer seperti temu bual responden, nota lapangan dan borang soal selidik seperti Google Form. Yang kedua adalah data sekunder seperti dokumen rasmi dan akta, jurnal akademik, kajian lepas berkaitan gaji minimum dan keadilan ganjaran. Jadi gabungan dua data primer dan data sekunder ini membantu menjadikan kajian lebih lengkap, sistematik dan dipercayai. Bagi bahagian perincian soal selidik, kaedah pengumpulan data dijalankan dengan mengedarkan pautan Google Form kepada responden sasaran, iaitu pekerja di pasar raya di Kota Samarahan. Seramai 30 orang responden telah terlibat dalam kajian ini. Soal selidik diedarkan secara dalam talian dengan menyediakan QR Code kepada responden bagi memudahkan proses pengumpulan maklumat dan menjimatkan masa. Seterusnya, bahagian analisis data. Bagi soalan 1, iaitu adakah anda menerima gaji minimum yang ditetapkan kerajaan, iaitu RM1,700. Majoriti responden iaitu seramai 23 orang responden iaitu 76.7% memilih jawapan ya. Dapatan ini selari dengan International Labour Organization ILO 2019 di mana gaji minimum ditakrifkan sebagai jumlah minimum bayaran yang wajib dibayar oleh majikan kepada pekerja bagi kerja yang dilakukan dalam tempoh tertentu dan kadar ini tidak boleh dikurangkan melalui perjanjian kolektif atau kontrak individu. Bagi soalan 2, iaitu faedah apa yang anda terima, kajian ini mendapati majoriti responden memperoleh faedah KWSP daripada majikan, iaitu seramai 27 orang responden atau mewakili 90%. Manakala hanya 3 orang responden sahaja atau mewakili 10% yang tidak memperoleh mana-mana faedah. Walau demikian, terdapat sebanyak 50% responden yang menyatakan faedah yang diterima masih tidak cukup untuk menampung kos sara hidup. Situasi ini menunjukkan bahawa terdapat sesetengah responden yang masih menghadapi masalah kesukaran untuk mencapai tahap keselesaan yang tinggi walaupun memperoleh beberapa faedah atau perlindungan asas daripada majikan. Dapatan ini selari dengan kajian Arsyad 2019 mengenai konsep gaji semasa yang menegaskan bahawa gaji pekerja perlu mengambil kira kos sara hidup semasa dan bukan sekadar keperluan asas. Bagi soalan 3 pula, untuk menilai pandangan responden terhadap keadilan gaji berdasarkan aspek usaha kerja, kemahiran, tanggungjawab dan pengetahuan. Soalan berbentuk skala Likert telah digunakan bermula daripada sangat setuju hingga sangat tidak setuju bagi mengukur tahap persetujuan dan persepsi responden. Berdasarkan kajian ini, majoriti responden memilih sangat setuju iaitu seramai 6 orang responden bahawa gaji yang diterima adalah adil dari aspek tanggungjawab dalam menilai keadilan gaji yang diterima. Manakala bagi skala sangat tidak setuju pula, seramai 8 orang responden memilih bahawa gaji yang diterima adalah adil bagi aspek usaha. Dapatan ini selari dengan pendapat Singh 2010 yang menyatakan bahawa pekerja akan berasa puas apabila terdapat keseimbangan antara sumbangan dan ganjaran. Manakala ketidakseimbangan boleh menimbulkan rasa tidak adil dan ketidakpuasan dalam kalangan pekerja. Ini menunjukkan masih ramai pekerja yang merasakan bahawa usaha mereka tidak dihargai dalam melakukan pekerjaan.
Itu saja pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.